Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Puji dan syukur dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu taala kerana dengan limpah rahmatnya saya diberi peluang untuk berpidato walaupun hanya di dalam rakaman video sahaja. Semoga wabak dan virus ini diangkat oleh Allah Subhanahu taala dan seterusnya dapat sama-sama kita menuntut ilmu secara bersemuka dan mendapat keberkatan oleh Allah. Kemudian salawat dan salam buat junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kaum kerabat. Sidang penonton sekalian, pidato yang akan saya sampaikan pada rakaman kali ini membincangkan satu tajuk yang agak signifikan dengan situasi dan realiti semasa masyarakat Islam pada hari ini, terutamanya di negara Malaysia yang kita kasihi ini, iaitu kepentingan menuntut ilmu. Tajuk ini amat bersesuaian dengan masyarakat, terutamanya pada musim PKP ini. Kebanyakannya pusat pembelajaran seperti sekolah, masjid dan sebagainya diarahkan supaya ditutup buat sementara waktu. Oleh yang demikian, menurut perintah pihak kerajaan bagi membendung penularan penyakit berjangkit ini, terdapat juga kesan negatif terhadap masyarakat dan amat membimbangkan kerana terbantuknya penyebaran ilmu secara bersemuka kepada orang awam dan juga terutamanya sekali kepada kanak-kanak. Oleh itu, pentingnya kesedaran kepada setiap diri individu itu sendiri dalam meneruskan perjuangan untuk terus belajar dan menuntut ilmu, tidak kira apa jua keadaan sekalipun. Hadirin pendengar yang dirahmati Allah, menurut bahasa, ilmu berasal daripada perkataan bahasa Arab yang bermaksud alima, iaitu mengetahui perbuatan atau bertujuan untuk mengetahui sesuatu. Manakala dari segi istilah ialah memberi maksud mengenai sesuatu pengetahuan ataupun kebenaran, sesuatu yang datang daripada Allah dan diturunkan kepada rasul-rasulnya dan juga alam ciptaannya, termasuklah manusia. Muslimin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan hamba-hambanya untuk menuntut ilmu, kerana ilmu adalah kunci kejayaan untuk mencapai keselamatan, kesejahteraan, kejayaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Kita adalah digalakkan untuk menuntut ilmu kerana ilmu itu adalah cahaya dan hidayah yang menerangi kehidupan manusia dari kegelapan dan kejahilan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahidallahu annahu la ilaha illallah wal malaikatu wa ulul ilmi qa'ima bil qist, la ilaha illallah wal azizul hakim, sadaqallahul azim. Maksudnya, Allah menerangkan kepada sekalian makhluknya dengan dalil dan bukti bahawa tiada Tuhan berhak disembah melainkan Dia yang mentadbir seluruh alam dengan keadilan. Demikian juga para malaikat serta orang-orang yang berilmu berikrar dan mengakui bahawa tiada Tuhan melainkan Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Menurut Imam Syafi'i rahimahullah, berkaitan dengan perkara menuntut ilmu di dalam wasiatnya mengatakan, tuntutlah ilmu sebanyak mungkin kerana ia akan menjaga kamu dalam membuat kamu cemerlang di dunia dan juga di akhirat. Ilmu sebenar-benarnya ilmu adalah ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Taala. Sesungguhnya hidup manusia akan menjadi gelap sekiranya tanpa ilmu pengetahuan di dada. Manusia tidak akan dapat membezakan antara kebenaran dan juga kebatilan. Oleh itu, ilmu yang akan menyelamatkan mereka dari tipu daya syaitan maupun ditipu oleh orang sekeliling yang ingin mengambil kesempatan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yu'til hikmata man yasha' wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab, sadaqallahul azim. Maksudnya, Dia Allah memberikan hikmah kepada sesiapa yang dikehendakinya dan siapa yang diberikan hikmah itu, maka sesungguhnya dia telah diberikan kebajikan yang banyak. Maka tiadalah yang dapat mengambil pengajaran melainkan orang-orang yang mempunyai akal yang dapat memikir dan memahaminya. Muslimin yang dirahmati Allah, terdapat banyak kepentingan dalam menuntut ilmu. Sesungguhnya diwajibkan ke atas setiap individu untuk menuntut ilmu kerana ganjaran dan kelebihannya sangat besar. Antaranya dipermudahkan jalan untuk menuju ke syurga.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man salaka tariqa yatlubu biha ilma sahalallahu tariqa ilal jannah, rawahu al-Imam al-Bukhari. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu pengetahuan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mempermudahkan baginya satu jalan untuk ke syurganya. Selain itu, menuntut ilmu juga disyarahkan juga di dalam syarah Imam Nawawi. Syarah hadis 40 hasil karangan Imam Nawawi mengatakan bahawa barang siapa yang beramal dengan apa yang diketahuinya, maka Allah akan mewarisi untuknya ilmu yang tidak diketahuinya. Yang terakhir, kepentingan seterusnya antara kepentingan menuntut ilmu ialah orang yang diberi ilmu pengetahuan akan dipandang tinggi oleh masyarakat dan akan dihormati. Hal ini demikian, orang yang berilmu sangat beruntung kerana ilmu adalah jiwa dan harta yang tidak akan pernah habis. Para pendengar sekalian, sesungguhnya ilmu pengetahuan sangat berharga dan penting. Dalam pada itu, ilmu tidak akan diperolehi sekiranya tidak dicari dan dituntut serta dipelajari. Oleh itu, setiap individu perlu berusaha untuk mencari dan menimba ilmu sebanyak mungkin. Marilah sama-sama kita berdoa semoga kita tergolong dalam kalangan orang-orang yang sentiasa dikurniakan ilmu pengetahuan, mempunyai kefahaman yang luas seperti para nabi, ilmu hafazan para rasul dan sahabat, mempunyai ilham para malaikat dan juga memperolehi keafiatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Di dalam surah Al-Taha ayat 114, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fata'ala Allahul malikul haq wa la ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilaik wahyuhu wa qul rabbi zidni ilma. Sadaqallahul azim. Maksudnya, maka maha suci Allah yang menguasai lagi maha benar, dan janganlah engkau wahai Nabi Muhammad tergesa-gesa dalam membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu, dan berdoalah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Sahabat sekalian, Muaz bin Jabal berpesan, timbalah ilmu. Sesungguhnya mempelajari ilmu kerana Allah itu lambang ketakwaan kepadanya. Menimba ilmu adalah ibadah, mengulang kajinya adalah tasbih, menyelidiknya adalah jihad, mengajarnya adalah sedekah. Ilmu adalah teman ketika bersendirian dan sahabat ketika kesunyian. Anas bin Malik radhiyallahu meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, maksudnya menuntut ilmu itu adalah wajib ke atas setiap Muslim. Rawahul Ibnu Majah. Namun setiap orang tidaklah wajib untuk belajar kesemua ilmu. Menurut pengarang kitab Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin, tiada kesepakatan tentang apakah ilmu yang wajib ke atas setiap Muslim. Fuqaha berkata, ilmu fiqh adalah ilmu yang wajib kerana dengan ilmu itu dapat mengenali antara haram dan halal. Mufassirun iaitu ahli tafsir dan muhaddisun iaitu ahli hadis berkata, ilmu kitab dan sunnah adalah wajib kerana kedua-duanya adalah sumber segala ilmu. Selain daripada itu, terdapat ilmu yang kategorinya sebagai ilmu fardu kifayah, iaitu merupakan ilmu yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan hidup di dunia seperti ilmu perubatan. Ia sangat penting demi menjaga kemaslahatan kesihatan yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai-bagai tanggungjawab sesuai dengan tuntutan sebagai khalifah di atas dunia ni. Begitu juga dengan ilmu perusahaan lain seperti pertanian, peternakan, perkilangan, penghakiman dan sebagainya. Jadi kesimpulannya, saya menyeru kepada semua untuk terus mencari ilmu walaupun buat masa sekarang tidak dapat menghadiri majlis-majlis ilmu, tetapi masih banyak cara lain untuk boleh diaplikasikan demi mendapat ilmu. Contohnya melayari internet dan menonton video-video ilmu, kuliah dan juga apa jua video yang berkaitan dengan ilmu dan yang berfaedah.
kemudian membaca buku-buku dan sekiranya tidak jelas atau tidak dapat memahami isi buku tersebut, maka bersegeralah menanyakan kepada yang lebih arif dan sebagainya. Wallahu alam. Assalamualaikum.